Selamat datang ke Jerapan Pasaran Kewangan untuk Pedagang, di mana kami menguraikan peristiwa geopolitik yang paling mendesak di dunia dan kesannya terhadap pasaran global. Saya Sofia, dan hari ini kita menyelami salah satu konflik paling ketara pada zaman kita, Perang Rusia-Ukraine. Apabila kita melangkah lebih jauh ke 2025, perang ini kini telah memasuki tahun ketiga, membentuk semula pakatan, melukis semula garis pertempuran ekonomi dan mewujudkan ketidaktentuan merentas pasaran kewangan. Pelabur, peniaga dan pembuat dasar semua memerhati dengan teliti. Dengan perubahan baru-baru ini dalam dasar AS di bawah Presiden Trump, imbangan kuasa telah beralih sekali lagi. Jadi, apakah masa hadapan? Bolehkah Ukraine terus memegang barisan tanpa bantuan ketenteraan Amerika? Adakah Eropah akan meningkatkan beranannya? Atau adakah Rusia akan terus maju dengan pencerobohan yang diperbaharui? Dan, sudah tentu, apakah maksud semua ini untuk pasaran global? Bari selami Amerika Syarikat dan Eropah, pendirian berkembang mereka terhadap perang. Sejak kembali ke White House, Presiden Donald Trump telah mengubah secara dramatik pendekatan terhadap perang. Awal tahun ini, pentadbirannya membuat keputusan kontroversi untuk memotong semua bantuan ketenteraan dan kewangan kepada Ukraine dengan alasan bahawa Amerika tidak seharusnya terlibat dalam apa yang disebutnya sebagai masalah Eropah. Ini telah menyebabkan strategi ketenteraan Ukraine menjadi tidak menentu dan menyebabkan Kiev berebut untuk mendapatkan sumber sokongan alternatif. Keputusan pentadbiran Trump bukan hanya mengenai pemotongan bantuan. Ia juga mengenai mendorong Ukraine dan Rusia ke arah rundingan. Trump telah berulang kali menegaskan bahawa penyelesaian diplomatik adalah satu-satunya jalan ke hadapan, menggalakkan Kiev untuk membuat konsesi wilayah sebagai pertukaran untuk keamanan. Pada masa yang sama, laporan mencadangkan bahawa AS mungkin terbuka untuk menarik balik beberapa sekatan ke atas Rusia jika perjanjian damai dicapai. Tetapi Ukraine tidak berundur dengan begitu mudah. Presiden Zelensky telah menyatakan kekecewaan dan penentangan yang mendalam, menjelaskan bahawa Ukraine akan terus berjuang dengan atau tanpa sokongan EV. Untuk mengimbangi kehilangan bantuan Amerika, Kiev telah beralih ke Eropah dan perkongsian ketenteraan swasta untuk memastikan mesin perangnya berfungsi. Dan itu membawa kita ke Eropah. Dengan Washington melangkah keluar dari medan perang, Kesatuan Eropah kini mendapati dirinya berada di bawah tekanan yang besar untuk memimpin. EU telah menjanjikan lebih banyak bantuan ketenteraan dan kewangan, tetapi masalahnya ialah Eropah tidak bersatu dalam isu ini. Negara seperti Poland dan negara Baltik kekal sebagai penyokong terbesar Ukraine, menggesa NATO untuk menghantar lebih banyak senjata dan peluru. Tetapi di sisi lain perdebatan, Jerman dan Perancis semakin mendesak untuk penyelesaian diplomatik, bimbang akibat jangka panjang perang yang berpanjangan. Sementara itu, kenaikan harga tenaga dan inflasi mewujudkan ketegangan politik dalam EU sendiri, menjadikannya sukar untuk mengekalkan barisan bersatu. Dengan mengambil kira semua dinamika yang berubah-ubah ini, mari kita lihat hasil perang yang paling berkemungkinan dan maksudnya untuk pasaran global. 3 kemungkinan hasil perang Rusia-Ukraine. Senario pertama, perjanjian keamanan yang diperantara AS. Kemungkinan pertama ialah dorongan diplomatik Trump berjaya, yang membawa kepada perjanjian damai antara Ukraine dan Rusia. Jika ini berlaku, ia berkemungkinan akan melibatkan Ukraine membuat konsesi wilayah, bermakna Kiev boleh dipaksa untuk menyerahkan kawalan Donetsk, Luhansk, dan Crimea sebagai pertukaran untuk menamatkan permusuhan. Perjanjian seperti ini juga memerlukan Ukraine untuk meninggalkan cita-cita NATO dan menerima status neutral, sama seperti kedudukan Finland semasa Perang Dingin. Sebagai balasan, Rusia mungkin bersetuju untuk mengurangkan kehadiran tenteranya dan membenarkan beberapa jaminan keselamatan Barat untuk Ukraine. Jika perjanjian damai sedemikian menjadi kenyataan, jangkakan pergerakan besar dalam pasaran. Harga minyak dan gas akan menjunam apabila sekatan tenaga terhadap Rusia ditarik balik,
membawa kepada rangsangan dalam perdagangan global dan pasaran saham. Euro dan hryvnia Ukraine mungkin akan mengukuh, manakala rubli Rusia boleh melihat keuntungan jangka pendek apabila sekatan ekonomi semakin berkurangan. Senario kedua, kebuntuan berpanjangan tanpa sokongan AS. Kemungkinan kedua ialah tanpa bantuan Amerika, usaha ketenteraan Ukraine perlahan tetapi tidak runtuh sepenuhnya. Dalam senario ini, perang berlarutan dengan kedua-dua pihak tidak mencapai kemenangan yang menentukan. Tanpa senjata dan pembiayaan AS, Ukraine akan terpaksa menjatuhkan sumber ketenteraannya bergantung pada Eropah dan kontraktor pertahanan swasta. Rusia merasakan peluang boleh mencuba kemajuan terhad ke timur Ukraine sambil mengelakkan peningkatan skala penuh dengan NATO. Bagi pelabur, senario ini akan menjadi peluang keemasan untuk saham pertahanan. Syarikat seperti Lockheed Martin, Rhein Metal, dan Bay System mungkin akan melihat harga saham mereka terus meningkat apabila permintaan untuk peralatan ketenteraan kekal kukuh. Sementara itu, pasaran gandum dan pertanian mungkin mengalami ketidaktentuan yang meningkat apabila Ukraine bergelut untuk mengekalkan kedudukannya sebagai pengekspor global utama. Aset selamat seperti emas dan perbendaharaan AS juga akan menyaksikan permintaan berterusan apabila ketidaktentuan berlarutan. Senario 3, peningkatan Rusia dan pembalasan Eropah. Kemungkinan ketiga dan paling berbahaya ialah Rusia meluaskan serangan ketenteraannya melihat kedudukan Ukraine yang lemah sebagai peluang untuk menyerang lebih kuat. Jika Putin memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih agresif, sama ada dengan melangkaui Ukraine atau melancarkan serangan siber ke atas infrastruktur NATO, Barat mungkin tidak mempunyai pilihan selain bertindak balas. Pada ketika itu, Eropah boleh dipaksa ke dalam konfrontasi ketenteraan langsung dengan Rusia, mendorong NATO lebih dekat dengan peperangan. Hasilnya ialah kejutan ekonomi yang melanda, dengan pasaran saham global menjunam. Harga minyak berpotensi melonjak melebihi $175 setong, dan pelabur melarikan diri ke aset selamat seperti emas, dolar AS dan franc Swiss. Walaupun ini kekal sebagai hasil yang paling tidak berkemungkinan, peniaga dan pelabur mesti memerhatikan sebarang tanda peningkatan Rusia. Jika pasaran tenaga mula menunjukkan tanda-tanda gangguan atau jika negara-negara Barat mula meningkatkan kehadiran tentera mereka, ia boleh menjadi amaran awal bahawa ketegangan akan meletup. Bagaimana pelabur boleh menavigasi lanskap geopolitik? Jadi, bagaimanakah peniaga dan pelabur boleh meletakkan diri mereka dalam persekitaran yang tidak menentu ini? Jika perjanjian damai dicapai, gangkakan aliran menurun dalam komoditi tenaga seperti minyak mentah dan gas asli, manakala ekuiti dan mata wang Eropah mungkin akan mengukuh. Jika perang berterusan dengan jalan buntu, mungkin bijak untuk melabur dalam kontraktor pertahanan dan niaga hadapan pertanian. Dan jika keadaan berubah menjadi lebih buruk, memuncak menjadi konflik yang lebih besar, kemudian beralih ke emas, minyak dan mata wang selamat seperti franc Swiss akan menjadi permainan yang bijak. Bagi mereka yang ingin berdagang secara aktif risiko geopolitik, platform seperti crystalballmarkets.com menawarkan analitik masa nyata dan alatan perdagangan untuk membantu menavigasi peralihan pasaran ini. Fikiran aja, jalan hadapan. Perang Rusia-Ukraine kekal sangat tidak dapat diramalkan, dan dengan penarikan balik sokongan AS Presiden Trump, imbangan kuasa beralih lagi. Sama ada perang berakhir dengan rundingan, berlarutan sebagai konflik beku, atau meningkat kepada sesuatu yang lebih besar. Satu perkara yang jelas, dunia memerhati dengan teliti dan pasaran bertindak balas sewajarnya. Itu sahaja untuk episod hari ini. Jika Anda mendapati perbincangan ini bernas, pastikan Anda melanggan. Tinggalkan ulasan dan kongsi podcast ini dengan orang lain yang ingin terus mendapat maklumat. Sehingga kali seterusnya, kekal di hadapan dan teruskan perhatian Anda pada pasaran.